Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, antara pertanyaan 30 juta rakyat Malaysia, antara pertanyaan paling utama, kerana ini telah menjadi isu. Bukan saja cerita kedai kopi, tapi isu ini telah dibawa di dalam sidang media Rafizi Ramli. Tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan pelantikan Ketua Hakim. Akhirnya satu berita, Wan Farid jadi Ketua Hakim Negara seterusnya. Timbul spekulasi dalam kalangan pengamal undang-undang bahawa Hakim Mahkamah Rayuan Wan Ahmad Farid Wan Saleh merupakan antara calon untuk menjadi Ketua Hakim seterusnya. Farid 62 pernah berkhidmat sebagai bekas timbalan menteri sebelum menjadi hakim. Ketika dihubungi Malaysia Kini, beberapa sumber daripada kalangan pengamal undang-undang menyifatkan Wan Ahmad Farid Wan Saleh sebagai hakim yang adil. Okey, sebelum kita teruskan kepada isu kita yang panas, saya nak kongsi kepada anda satu berita baik. Ini adalah produk transfer factor. Produk ini adalah molekul imun, molekul bijak. Produk ini bagus untuk meningkatkan imun badan. Produk ini adalah untuk mendidik imun badan kita menjadi bijaksana untuk melawan pelbagai jenis penyakit daripada dalam. Contohnya gout, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan hati, jantung, perut, dan macam-macam lagi. Sekiranya anda berminat berkaitan dengan produk ini, anda boleh menghubungi saya di nombor yang tertera. Ketika dihubungi Malaysia Kini, beberapa sumber daripada kalangan pengamal undang-undang menyifatkan Wan Ahmad Farid Wan Saleh sebagai hakim yang adil. Awal hari ini, The Straits Times juga menyebut bahawa nama Wan Ahmad Farid adalah antara yang dipertimbangkan untuk jawatan tertinggi kehakiman itu. Portal yang berpangkalan di Singapura itu memetik ahli parlimen kerajaan yang tidak dinamakan sebagai berkata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah membangkitkan nama hakim itu semasa mesyuarat beberapa hari kebelakangan ini. Seorang peguam kanan juga dipetik sebagai berkata, ya, nama itu telah dibangkitkan. Dan pengamal undang-undang akan lebih selesa dengan seseorang yang mempunyai pengalaman seperti dia walaupun bukan di Mahkamah Persekutuan. Wan Ahmad Farid adalah Hakim Mahkamah Tinggi dari 2019 hingga 2024 selepas dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman pada tahun 2015. Sebelum itu, dia pernah berkhidmat sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri dari Mac 2008 sehingga April 2009 dan merupakan Timbalan Ketua Bahagian UMNO Kuala Terengganu pada 2001. Sebagai bekas Hakim Mahkamah Tinggi, Wan Ahmad Farid telah membuat beberapa keputusan yang mencuri tumpuan, termasuk dia menarik diri daripada mempengerusikan permohonan untuk membenarkan QC dari United Kingdom bertindak bagi bekas PM Najib Razak dalam rayuan kes rasuah SRC International bernilai RM42 juta. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, apa yang berlaku sekiranya benar-benar Rafizi Ramli dan ahli parlimen PKR yang bersama-sama dengan Rafizi sebelum ini akan digantung. Apa yang akan berlaku sekiranya mereka benar-benar digantung? Apa kesan kepada Anwar? Apa kesan kepada PKR? Dan khususnya apa kesan kepada kerajaan? Okey, saudara-saudara, sebelum saya teruskan, saya kongsikan kepada anda, ini adalah produk transfer factor, terapi imun, molekul bijak. Mungkin anda di luar sana yang sudah mendengar iklan ini rasa boring, tapi sebenarnya saya ingin membantu lebih ramai orang lagi. Kepada yang baru menonton video ini, produk ini adalah untuk meningkatkan, mendidik dan menyeimbangkan imun badan kita sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Contohnya kencing manis, kolesterol, darah tinggi, gastrik, gout, penyakit melibatkan hati, jantung, dan perut. Semuanya memerlukan sistem imun badan yang kuat untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Sekiranya anda berminat
dan memerlukan produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Produk ini lulus KKM dan juga lulus hospital. Saudara-saudara, Rafizi Ramli membuat pengakuan. Gantung kami tak selesai masalah, kata Rafizi. Rafizi Ramli berkata, tindakan itu hanya akan menyebabkan PKR tinggal 22 kursi, berbanding di EP 40, Barisan Nasional 30, dan GPS 23. Rafizi berkata, tindakan menggantungnya dan 8 ahli parlimen PKR yang mendesak penubuhan RCI berhubung isu badan kehakiman hanya akan memperlihatkan tiada ruang demokrasi dalam parti itu. Malah, bekas timbalan Presiden PKR berkata, tindakan itu hanya akan menyebabkan PKR tinggal 22 kursi berbanding di EP 40, Barisan Nasional 30, dan GPS 23. Menggantung kami tidak menyelesaikan masalah, kerana kami dibayar gaji oleh rakyat untuk bersuara. Jadi kami akan terus bersuara. Jadi keputusannya adalah, adakah Anwar Ibrahim sebagai Presiden PKR, sebagai pengurus PH dan juga Perdana Menteri Malaysia, berani bertindak untuk menggantung Rafizi dan 8 ahli parlimen PKR yang lain yang memang menyokong kerajaan? Menggantung kami memberi gambaran tidak ada ruang demokrasi dalam PKR. Lebih-lebih lagi apabila ada ahli parlimen seperti Hasan Karim yang lebih teruk mengkritik PM sebelum ini, tetapi tidak ada tindakan pun, katanya di Facebook. Pada 7 Julai, Rafizi bersama 8 MP PKR tampil dalam sidang media mendesak kerajaan menubuhkan RCI serta jawatan kuasa pilihan khas parlimen berkaitan pelantikan kehakiman. Susulan itu 19 ketua cabang PKR Johor dan 11 ketua cabang PKR Kedah turut menggesa siasatan tata tertib dilakukan dan keahlian 9 MP terbabit digantung sementara. Jadi tak tahulah siapa yang takut sekarang. Adakah Rafizi ini sekadar geretak, takut nak digantung, ataupun nak jaga lapan nak. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, mungkin kita sudah mendengar sebelum ini Rafizi dipelawa ataupun diberikan cadangan untuk menyertai himpunan turun Anwar. Sekiranya mahu ahli parlimen PAS menyokong beliau berkaitan dengan isu yang dibawa oleh Rafizi semasa sidang media bersama dengan ahli parlimen PKR yang lain. Tapi rupanya ada satu cadangan terbaru. Rafizi tarik sokong Anwar di parlimen. Lagi berkesan berbanding demo PAS. Oke, sebelum saya teruskan, saya kongsikan kepada Anda, ini adalah produk transfer factor, terapi imun, molekul bijak. Produk ini sangat bagus untuk meningkatkan, mendidik, dan juga menyeimbangkan sistem imun badan kita sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Contohnya, kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda berminat dan antara yang memerlukan produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Muhammad Puat Zarkashi, memperlekehkan keberkesanan Perhimpunan Jalanan mendesak pengunduran Perdana Menteri Anwar Ibrahim anjuran PAS. Pada masa sama, Puat juga akan menyasarkan bekas timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dengan berkata, penarikan sokongan ahli parlimen parti itu terhadap Anwar akan membawa kesan yang lebih besar. Bekas pengarah komunikasi strategik Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa itu menyifatkan demonstrasi jalanan sebagai candu kepada PAS dan mencadangkan bahawa tindakan tersebut tidak memberi sebarang kesan sebenar. PAS menjangkakan 300,000 orang akan menghadiri demonstrasi turun Anwar pada 26 Julai. Saya yakin ia boleh dicapai kerana demonstrasi adalah candu kepada orang PAS. Mereka suka berdemonstrasi. Lagipun,
ahli PAS, fanatik, dan taksub kepada arahan parti. Setakat 300.000 orang hanyalah kacang kepada PAS. Tetapi apakah objektif turun Anwar boleh tercapai? Sudah tentu tidak. Adalah lebih berkesan jika Rafizi dan geng 10 tarik sokongan terhadap Anwar. Impaknya lebih besar jika mereka bawa usul undi percaya di parlimen berbanding demonstrasi 300.000 orang ahli PAS. Katanya ini karena PAS sendiri tidak akan berani membawa usul undi tidak percaya ke parlimen, dan sekiranya mereka berbuat demikian, sekalipun UMNO tidak akan menyokongnya. UMNO sudah pasti tidak akan menyokongnya. UMNO komited mempertahankan kerajaan sedia ada demi rakyat dan kestabilan negara. Justru demonstrasi turun Anwar 26 Julai hanya tunjuk kekuatan PAS. Impaknya kecil apatah lagi jika tiada penyertaan civil society yang menyeluruh, kata Puad lagi. Nah, pada Isnin lalu, Ketua Pemuda BN Afnan Hamimi dilaporkan berkata, gabungan pembangkang kini menyasarkan kehadiran seramai 300.000 orang untuk menyertai perhimpunan itu, meningkat daripada sasaran asal seramai 50.000 orang.